Salam sejahtera dan selamat hormat anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini segmen pantau agenda reformasi. Baik, meskipun baru saja kita membuka lembaran baharu tahun 2024 dan kita tahu drama politik negara berterusan apabila terdapatnya kabar berkenaan dengan pelbagai langkah-langkah yang hangat diperkatakan sejak kebelakangan ini yang dilihat mempunyai muslihat untuk menggulingkan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan langkah-langkah yang kita tahu seperti langkah Dubai, kemudiannya langkah Chowkit membawa kepada pelbagai cakap-cakap dan spekulasi sehingga membawa kepada laporan polis serta tindakan untuk polis merakam percakapan ataupun keterangan beberapa individu. Dan secara umumnya kalau kita melihat pada perkara ini, drama politik yang kita lihat berlaku pada bulan Januari 2024 ini, sentimen rakyat sudah semestinya melihat langkah-langkah seperti ini mengganggu gugat kestabilan negara, agenda reformasi dan peluang untuk mensejahterakan kebajikan rakyat. Dan kita mengambil kira perkara ini, gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih semalam ada mengeluarkan kenyataan di laman media sosial X menyokong cadangan penggubalan akta ataupun RUU Parlimen berpenggal tetap demi agenda reformasi dan rakyat. Dan ini bagi memastikan penggal Parlimen habis dalam tempoh yang ditetapkan, yang mana idea ataupun penggubalan akta ini sebenarnya dicadangkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dan kita nak terus saja bersama dengan pengurusi bersih yang baru itu Muhammad Faizal Abdul Aziz menerusi panggilan video ketika ini. Kita tahu kenyataan dikeluarkan oleh Bersih semalam. Mungkin ada beberapa perkara penting yang kita boleh naikkan di sini, yang mana apa yang dinyatakan oleh Bersih semalam, penggubalan akta ini amat diperlukan bagi memastikan kerajaan yang dipilih menerusi mandat demokrasi ini kekal sehingga tempoh tamat yang sepatutnya. Dan antara lain juga ini memberi peluang dan juga ruang buat kerajaan sedia ada untuk meneruskan agenda rakyat. Mungkin Muhammad Faizal dapat nyatakan beberapa perkara lain yang dinyatakan oleh Bersih semalam. Tuan. Baik, terima kasih Nick dan juga sidang pendengar Isra Awani. Sebenarnya bagi kita yang paling penting, Bersih sebenarnya telah lama mengusulkan supaya akta berpenggal tetap Parlimen ini digubal. Bermaksud ia adalah merupakan saranan awal yang telah diutarakan oleh Bersih sebelum Datuk Seri Ahmad Zahid utarakan lagi sebenarnya. Malah kita menyatakan kestabilan ini penting, tak apa mengira sesiapa menjadi kerajaan. Malah kalau kita lihat sewaktu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri, Bersih juga berperanan untuk menggesa supaya diadakan MOU kestabilan antara Ketua Pemangkang Datuk Seri Anwar waktu itu dan juga Perdana Menteri. Jadi bermaksud dalam konteks ini Bersih konsisten, tanpa mengira siapa kerajaan, tanpa mengira siapa pemangkang. Bagi kita yang penting ialah mandat rakyat dan juga kestabilan politik dan juga ekonomi yang membolehkan usaha-usaha membantu menaik taraf kualiti rakyat ini dapat diselesaikan dengan baik. Jadi suatu dia bukan soal Bersih pro kepada kerajaan Datuk Seri Anwar atau tidak. Sebab tadi kita sebut saranan ini telah pun dikeluarkan oleh Bersih sekian lama sebelum ini. Malah kita juga pernah menyarankan sebelah politik waktu Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri sebelum ini. Dan kita lihat kenapa pentingnya RUU ini diubal dengan keadaan segera, dan Bersih juga telah menyatakan idea ini, cadangan ini untuk sekian lama, dan baru ini ia diangkat kembali untuk tempoh sekian lama. Mengapa ia perlu dilaksanakan dengan keadaan segera? Dan kalau kita lihat cadangan ini sebenarnya harus dinyatakan ataupun dibentang mungkin dalam bulan Mac tahun ini. Dan dalam tempoh singkat ini sebenarnya, adakah perincian berkenaan akta ini dapat diperhalusi secara telus dan adil dan dapat memuaskan hati kedua-dua pihak, bukan saja kerajaan tapi pihak pembangkang juga? Ya, sebenarnya kalau kita lihat, yang pertama dari segi keperluan, saya fikir memang ia adalah satu keperluan melihat kepada gerakan-gerakan politik yang membelakangkan dema rakyat ataupun membelakangkan demokrasi berparlimen yang sudah pasti akan menjejaskan kestabilan politik negara. Kerana apa saya sebut begitu? Kerana kalau kita lihat dalam konteks demokrasi berparlimen di Malaysia, kerajaan itu dibentuk dengan dua perkara, iaitu yang pertama atas dasar mandat rakyat, iaitu melalui pilihan raya, dan yang kedua disetujui dengan lantikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi dalam konteks Malaysia hari ini, lantikan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri telah melalui dua proses, iaitu proses pilihan raya
Dan yang kedua, proses yang di Agung ataupun Istana Negara yang mana atas perkenan dan juga atas pertimbangan baginda Boduli bahawa Datuk Seri Anwar memiliki majoriti memimpin kerajaan perpaduan. Jadi ini adalah merupakan landasan demokrasi yang berlaku dalam negara. Dan bagi kita, apabila kerajaan itu dibentuk melalui pilihan raya dan juga melalui proses Boduli yang muda daripada Kepimpinan Yang Agung, maka kerajaan ini harus dihormati. Tapi ia tidak bermaksud bahawa bila mana kita nyatakan bahawa ia dihormati, tidak bermaksud bahawa Perdana Menteri tidak boleh dijatuhkan melalui Parlimen. Satu tadi kita sebut dalam konteks ini yang paling penting ialah adanya tata cara yang jelas, yang bukan lagi melalui pintu belakang. Kalau kita lihat dalam konteks apa yang berlaku, langkah syaratan bagi rakyat Malaysia ialah satu pengkhianatan besar. Ia tidak menyelesaikan masalah kerana kalau kita lihat dalam konteks pengamalan politik sebelum ini melalui FD, Statutory Declaration, peraturan bersumpah ini selalu overlapping. Malah berubah-ubah. Hari ini ahli Parlimen A menyokong seseorang sebagai Perdana Menteri. Esok ahli Parlimen yang sama menyokong orang lain pula menjadi Perdana Menteri. Jadi dia akan menambahkan lagi kecelaruan politik. Sebab itu bagi kita perlunya satu tata cara yang jelas bagaimana ingin menjatuhkan ataupun menukar kerajaan melalui pintu Parlimen. Dan dalam kita nak memastikan tiada perkara yang bercanggah ataupun berlakunya kecelaruan, kita bercerita berkenaan dengan mekanisme pelaksanaan RUU Parlimen Berpenggal Tetap yang harus digubal dalam masa ini dalam memastikan landscape politik negara kita ini terus stabil dan juga terjamin. Bagaimana sebenarnya kita melihat mekanisme bagi RUU Akta Parlimen Berpenggal Tetap ini dengan mekanisme Akta Lompat Parti? Adakah Tuan Faisal merasakan akta kedua ini perlu dimergekan sekali ataupun ianya diasingkan dan dalam masa yang sama tidak mengubah sebarang landscape perlembagaan persekutuan ketika ini? Baik, untuk Akta Lompat Parti, saya fikir telah pun selesai. Walaupun kita tak nafikan adanya mungkin penambahbaikan yang perlu dilakukan. Tapi dalam konteks Akta Parlimen Berpenggal Tetap ini yang dinyatakan oleh Bersih, bagi kita yang paling penting ialah dalam akta ini perlu dinyatakan dengan jelas tata cara bagaimana ruang itu harus diberikan kepada pembangkang untuk memfailkan usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Jadi suatu dalam konteks ini bila kita sebut tentang Akta Berparlimen Berpenggal Tetap ini bukan bermaksud kita mahukan Perdana Menteri itu semata-mata diberikan ruang memimpin walaupun ada salah laku dan sebagainya. Tapi ia harus diberikan dengan ia boleh dicabar. Yang pertama melalui pintu Parlimen dan yang kedua harus adanya tata cara ataupun prosedur yang jelas oleh undang-undang. Sebab kita perlu jelas dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 43/4 menyatakan bahawa Perdana Menteri itu boleh dibawa usul undi tidak percaya di Parlimen. Jadi berdasarkan kepada semangat perkara 43/4 iaitu motion ataupun usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri, penting untuk akta ini menyatakan prosedur-prosedur yang jelas bagaimana pihak pembangkang boleh memfailkan undi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Dalam masa yang sama, ruang itu harus diberikan secara luas, bukan tertakluk semata-mata kepada kuasa Speaker Dewan dan sebagainya. Tuan, kalau kita melihatkan penggubalan RUU ini, adakah Tuan merasakan pandangan untuk mewujudkan satu jawatan kuasa khas bagi memperincikan ataupun memperhalusi RUU ini perlu diwujudkan dalam masa ini yang terdiri mungkin daripada pakar-pakar, dan sebelum ini bukan idea yang baru sebenarnya tapi telah pun dilaksanakan dalam beberapa inisiatif kerajaan terdahulu. Dan adakah Tuan sendiri merasakan perlunya wujud jawatan kuasa khas ketika ini untuk melihat sendiri, mengkaji perincian berkenaan dengan RUU ini dan memastikan ianya seimbang dan juga memenuhi hati kedua-dua pihak? Ya, bagi Bersih dalam konteks ini yang paling penting apakah outcome kepada akta ini. Yang tadi saya sebut kepentingan akta ini ialah iaitu yang pertama menjamin kepada kestabilan demokrasi berparlimen di Malaysia dan juga menjamin mandat rakyat itu dipelihara
Dan yang kedua, untuk memberi ruang juga kepada pembangkang untuk memfailkan undi tidak percaya kepada Perdana Menteri ataupun kerajaan melalui pintu parlimen. Dan yang ketiga, untuk memastikan kerajaan yang stabil ini dapat dilakukan, dijamin dengan baik. Jadi berasaskan kepada ketiga-tiga pandangan kita bersih dalam konteks ATA ini, iaitu membawa kepada kebaikan kepada negara, justru penting sebenarnya untuk kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar dan juga Datuk Seri Zalina untuk adanya libat urus dengan pakar-pakar perlembagaan, pakar undang-undang, mereka yang pernah terlibat dalam penggubalan undang-undang, bagi memastikan bahawa objektif yang bersih sebutkan ini dapat mencapai matlamat yang sebenarnya. Kerana dalam konteks undang-undang ini sudah tentu akan ada loophole, akan ada kelompongan-kelompongan tertentu. Jadi untuk mengelakkan berlakunya kelompongan, saya fikir memang jelas perlunya ada perbincangan, perincian yang lebih kerap dan juga lebih baik supaya kita dapat mencapai sasaran objektif demokrasi berparlimen ini dapat dipelihara dan mandat rakyat ini dapat dijaga dengan baik tanpa ada sebarang langkah-langkah yang membelakangkan pintu parlimen. Juga Tuan, kalau kita nak lihat juga berkenaan dengan perkara ini, berkenaan dengan pelaksanaan RUU ini, seperti yang Tuan katakan tadi, itu idea yang amat diterima positif oleh pihak bersih sendiri, yang mana ia terdiri daripada pakar-pakar perlembagaan yang mungkin boleh bergerak sekali dalam satu jawatan kuasa khas ini untuk melihat perincian dan juga penggubalan akta RUU Parlimen tetap ini. Tapi kita nak lihat juga dalam satu sentimen yang lain, adakah penggubalan ini dilihat nanti akan memberi satu cabaran yang berlainan, khusus sekali dalam semak dan imbang pihak pembangkang buat kerajaan? Baik, saya fikir seperti dalam konteks yang pertama, dia urus, sudah pasti ia harus melibatkan juga pimpinan parti pembangkang untuk mereka menyatakan concern ataupun pandangan-pandangan mereka. Dan dalam konteks ini, suatu saya sebut sebenarnya tidak ada perbezaan dalam konteks ini, dalam konteks cabaran untuk parti pembangkang memfailkan usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Kerana dalam konteks ini, seperti yang saya sebut, seperti itu hari ini, kalau saya fikir kerana kita tidak ada tata cara ataupun prosedur yang jelas bagaimana untuk menukar kerajaan melalui pintu demokrasi. Kita lihat dalam konteks sebelum ini adanya isu-isu parlimen ditutup dan sebagainya. Mungkin juga dalam isu-isu sebelum ini kuasa Speaker Dewan terlalu besar untuk boleh menentukan urusan mana yang boleh didahulukan, dikemudiankan. Jadi sebab itu dalam konteks ini, kalau kita ada akta parlimen berpegang tetap ini bagi bersih, perlu dinyatakan dengan terperinci berkaitan dengan kuasa untuk dibawa bil ataupun motion usul undi tidak percaya. Jadi sebenarnya ia lebih berkesan kalau menepati apa yang pihak bersih ketengahkan supaya hak seluruh warga parlimen ini dapat dijamin dalam konteks ini. Dan supaya tidak ada lagi usaha-usaha pintu belakang melalui cara-cara yang bercanggah dengan hak demokrasi berparlimen daripada terus berulang seperti langkah-langkah yang dinyatakan sebelum ini. Ada beberapa perkara lagi yang saya nak sentuh bersama dengan Tuan Muhammad Faizal Abdul Aziz yang merupakan pengerusi bersih, yang mana kita berbincang berkenaan dengan cadangan pengubalan RUU Parlimen berpenggal tetap demi agenda reformasi dan rakyat, bersama dengan beliau ketika ini. Tapi sebelum itu kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita lanjutkan perbincangan kita dalam segmen Pantau Agenda Reformasi. Salam sejahtera, kita teruskan saja dengan segmen Pantau Agenda Reformasi pada petang ini, yang mana Akta Parlimen berpenggal boleh dilaksanakan secara berasingan dengan Akta Anti Lompat Parti, namun ia tidak seharusnya bersifat mengganggu gugat perlembagaan sedia ada. Ahli Majlis Perpaduan Negara Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat akta tersebut boleh dilaksanakan tetapi harus bersifat jangka panjang dengan implementasi yang betul. Kita dengarkan. Saya rasakan boleh diletakkan secara berasingan tetapi tanpa mengganggu gugat roh perlembagaan, dan juga memastikan bahawa jika ia mahu diimplementasi, ia haruslah bersifat jangka panjang. Janganlah kita berpatah balik selepas
10 tahun sebagaimana yang telah dilakukan di Britain. Kerana beberapa perkara juga harus kita ambil kira berdasarkan kepada suasana politik yang tidak menentu. Ini jelasnya gabungan parti politik yang tidak teguh boleh mengganggu gugat hubungan intra dalam parti gabungan dan menjejaskan kelulusan di parlimen dan boleh menyebabkan impak kepada keputusan yang mahu dicapai. Pada masa sama, Dr. Ziva Murugan yang juga pensyarah politik Universiti Sains Malaysia USM berkata, apa sahaja yang ingin dilakukan perlu berpaksikan kepada roh demokrasi dan tidak meruntuhkan kepercayaan rakyat. Saya rasakan walau apa sahaja mahu dilakukan perlu melihat kepada roh demokrasi, harus melihat kepada usaha untuk mempertahankan apa yang telah kita bina selama ini untuk bergerak ke hadapan, bukannya bergerak ke belakang, dan juga untuk memastikan ia tidak mengganggu gugat apa yang telah terpelihara di bawah mandat yang telah diberikan kepada rakyat. Kita juga harus akur bahawa ia tidak perlu sama sekali mengenepikan kearifan pihak istana dalam pelantikan dan juga budi bicara. Beliau berkata demikian dalam awal pagi pada Isnin sebagai mengulas kenyataan Timbalan Perdana Menteri baru-baru ini yang mencadangkan supaya satu RUU bagi mengekalkan sesebuah kerajaan mentadbir negara sehingga ke akhir penggal dibentangkan di Parlimen. Baik, itu dia tadi perbincangan kita bawakan di sebelah pagi berkenaan dengan isu yang sama bersama dengan Profesor Ziva Murugan Pandian pada sebelah pagi tadi, yang mana beliau mencadangkan agar RUU ini dilaksanakan secara berasingan dengan RUU anti lompat parti. Dan kita nak terus lanjutkan berkenaan dengan isu ini bersama dengan Muhammad Faizal Abdul Aziz yang merupakan Pengerusi Bersih masih bersama dengan kita pada jam ini. Tadi ada beberapa perkara yang disentuh oleh Tuan Muhammad Faizal dan kita nak lanjutkan berkenaan dengan bagaimana sebenarnya pengubalan akta ini. Apa yang diangkat oleh Bersih dalam tweet di laman X malam ada menyebut berkenaan dengan penyusulan ataupun penggubalan Akta Peruntukan Pembangunan Kawasan ataupun Constituency Development Fund X CDF yang saksama kepada ahli parlimen, kerajaan dan pembangkang. Mengapa perkara ini disebut oleh pihak Bersih sendiri dan apa isu sebenarnya yang menjadi kebimbangan ahli-ahli parlimen pembangkang sehingga melihat mereka ada satu sentimen yang mana mereka ada dakwaan cuba mengguling kerajaan dan juga sebagainya. Itu hanya sekadar dakwaan dan tidak ada yang disahkan berkenaan dengan perkara itu. Apa sebenarnya yang menyebabkan Bersih mengeluarkan kenyataan ini? Baik, sebenarnya bagi Bersih, apabila kita sebut tentang hak berparlimen ataupun hak demokrasi, sudah pasti kita tidak boleh menafikan ataupun melupakan hak keadilan untuk ahli parlimen pembangkang. Sebab itu dalam konteks ini, bila mana kita sebut tentang akta berparlimen tetap ini, ia bukan hanya satu akta, tapi bagi Bersih, ia perlu diselarikan, disusuli dengan beberapa pakej reformasi yang lain. Iaitu yang pertama, tentang Constituency Development Funding, tentang peruntukan pembangunan kawasan untuk ahli parlimen pembangkang harus diberikan dengan adil. Bukan hanya diberikan, tapi ia harus diaktakan. Inilah misi besar kita. Kita nak pastikan bahawa ia bukan hanya dalam konteks budi bicara Perdana Menteri, tapi ia akan diaktakan. Malah selepas ini, malah sesiapa pun menjadi kerajaan atau pembangkang wajib untuk mengikut guideline ataupun undang-undang yang mewajibkan supaya mana-mana ahli parlimen, kerajaan maupun pembangkang diberikan peruntukan pembangunan kawasan yang sudah pasti wajib untuk diaudit dan sebagainya. Dan bila kita sebut tentang reformasi, sebab tu Bersih kita berulang kali menyatakan bahawa penting untuk kita melihat ke hadapan. Bagi Bersih perlu untuk kerajaan dan juga pembangkang untuk bekerjasama, berunding, memeterai memorandum kesepahaman MOU tentang reformasi politik, dan Bersih bersedia untuk tampil untuk menjadi perantara antara kerajaan dan pembangkang untuk memastikan pakej-pakej reformasi politik yang memberi keuntungan kepada kerajaan dan pembangkang dan juga seluruh rakyat dapat direalisasikan, termasuk tentang akta berpegang tetap, peruntukan kawasan kepada parlimen, pembahagian bidang kuasa antara pendakwa raya dan juga pegawai negara. Tidak ada lagi DNAA untuk kes-kes rasuah berprofil tinggi atau pembiayaan dana politik dan sebagainya. Ia harus dipakejkan. Bagi kita, bagi Bersih, sudah tiba masanya untuk kita melihat ke depan, kerajaan dan pembangkang bersama Bersih, kita melihat keperluan beberapa agenda reformasi yang perlu diutamakan, yang akhirnya
memberi manfaat kepada rakyat secara keseluruhan. Adakah ia possible untuk dilaksanakan, Tuan, dalam konteks masa politik negara dalam keadaan kabinet kita ketika ini? Adakah ianya possible dilaksanakan jika kita nak ambil kira sebenarnya sebelum ini pernah berlaku satu persefahaman MOU antara kerajaan dan juga pembangkang yang mana dipanggil oleh memorandum persefahaman MOU reformasi politik demi kepentingan rakyat. Tapi dalam kita melihat kepada konteks masa ini, adakah terdapat kekangan yang menyekat perkara ini daripada dilaksanakan? Ya, MOU yang dimeterai antara Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri ketika itu, dan juga Datuk Seri Anwar, Ketua Pembangkang, ialah MOU yang salah satu gesakannya telah dibuat oleh Bersih. Dan kita amat optimistik dengan kejayaan sekurang-kurangnya untuk meluluhkan Akta Anti-Rokok Parti yang akhirnya menyebabkan adanya sedikit sebanyak kestabilan politik dalam negara. Dan saya dalam konteks hari ini, saya amat optimistik dengan berbaki 4 tahun yang ada. Bersih optimistik bahawa persefahaman perjanjian untuk membawa agenda reformasi yang boleh diutamakan, iaitu antara kerajaan dan pembangkang, ia boleh dilaksanakan, dan saya yakin ia dapat respon yang baik oleh kedua pihak. Tinggal lagi kita boleh berunding, berbincang reformasi apa yang perlu untuk diberikan keutamaan. Dan juga pertimbangan yang paling utama ialah tentang mandat dan juga kewajikan rakyat yang harus diberikan keutamaan. Saya fikir kalau kita melihat kepada aspek itu, kepentingan rakyat, aspek undang-undang, tata kelola yang baik, menolak rasuah dan juga memberikan keadilan kepada semua pihak, itu adalah merupakan pangkal yang mana Bersih yakin kita boleh membantu untuk menjadi perantara rundingan antara kerajaan dan pembangkang bagi memastikan berbakinya 4 tahun ini agenda reformasi dapat dilaksanakan dengan baik. Tuan, bagaimana perantara itu dapat dimainkan? Mungkin Tuan dapat jelaskan secara lebih lanjut lagi berkenaan dengan peranan yang boleh dimainkan Bersih sebagai perantara, mungkin rundingan antara kedua-dua pihak ini dijalankan satu masa nanti, Tuan. Ya, satu penting engagement Bersih dalam konteks ini, sebenarnya kita bukan hanya engage dengan pihak kerajaan, tapi kita juga melakukan engagement dengan pihak pembangkang, dengan Parlimen Pembangkang. Dan dalam konteks ini, bagi Bersih, agenda reformasi ini, saya sendiri terlalu objektif bagi kita. Walau sesiapa pun yang menyokong agenda reformasi ini, yang membawa kebaikan kepada negara, kita akan menyokong, kita akan engage dengan baik, dan kita akan teruskan rundingan dan perbincangan. Dan tanpa juga kita menafikan tentang agenda reformasi di negeri-negeri. Satu bagi sebut tentang MOU, tentang agenda reformasi, constituency development funding, akta-akta dan sebagainya. Kita juga Bersih melihat kepada dalam konteks pengamalan di negeri. Sebab tu bila kita sebut tentang engagement kita, bukan hanya di peringkat parlimen antara pihak kerajaan dan juga pembangkang, tapi juga kita engage di peringkat Dewan Undangan Negeri, yang mana juga boleh menjadi model untuk dilaksanakan di peringkat pusat. Tentu dalam konteks ini, Bersih kita akan meneruskan engagement kita dengan lebih giat lagi dengan kedua-dua pihak, sebab bagi kita akhirnya keutamaannya ialah kepada rakyat. Tanpa mengira mana-mana pihak, kerajaan maupun pembangkang, kita berlapang dada untuk bekerjasama bagi memastikan agenda reformasi ini dapat diketengahkan, dapat dilaksanakan dengan baik. Semestinya pihak kerajaan sebenarnya harus bersifat terbuka apabila melibatkan NGO ataupun badan-badan lain untuk terlibat sama memberi pandangan berkenaan bagaimana RUU yang baru yang perlu digubal, yang menyentuh pada kebajikan dan kesejahteraan rakyat ini dilaksanakan. Mereka harus bersifat terbuka dan perkara ini boleh ditambah baik dengan kerjasama semua pihak. Itu saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tuan sendiri, tapi Bersih juga ada menyatakan bahawa selain pada Akta Penggal Tetap Parlimen dan Peruntukan Pembangunan Sama Rata, Bersih juga turut menggesa beberapa agenda reformasi lain, yang mana kalau boleh saya sebutkan di sini apa yang dinyatakan melalui laman X semalam, reformasi pilihan raya dan SPR, antara lain juga berkenaan dengan pemisahan bidang kuasa peguam negara dan pendakwa raya, serta Akta Perkhidmatan Parlimen serta Akta Pembiayaan Dana Politik. Apa yang Tuan boleh nyatakan di sini? Mungkin perkara ini Tuan boleh nyatakan mengikut mana satu yang sebenarnya menjadi prioriti, kerana pelbagai akta yang disebut di sini memerlukan perincian lebih lanjut daripada pihak kerajaan.
Ya, kita melihat kepada prioriti mana yang boleh diberikan keutamaan yang sudah pasti yang mendapat kesepakatan antara kerajaan dan pembangkang. Iaitu yang pertama yang kita bincang hari ini sudah pasti memerlukan kesepakatan yang baik, iaitu tentang Akta Parlimen Berpegang Tetap dan juga CDF. Dan yang kedua saya fikir berkaitan dengan empirical studies yang dibuat oleh Datuk Seri Azalina tentang pemisahan bidang kuasa antara kerajaan dan pembangkang, antara AG dan juga DPP. Bagi kita, setidak-tidaknya perlu ada assurance daripada agensi-agensi kerajaan bahawa sementara menanti pemisahan khusus bidang kuasa pegawai negara dan penawar raya, adanya assurance bahawa tidak ada lagi DNAA untuk isu-isu kes rasuah politik khususnya yang berprofil tinggi untuk tidak lagi diberikan ataupun tidak lagi dipohon oleh pihak AG sementara menanti pengasihan bidang kuasa. Itu antara contoh. Dan juga tanpa menafikan tentang ERC ataupun reformasi pilihan raya, bagaimana perlunya untuk kita menstrukturkan kembali SPR itu untuk menjadi lebih bebas, accountable kepada Parlimen. Malah latihan pengerusi SPR itu bagi bersih harus dibahaskan di Parlimen, bukan lagi melalui medium latihan oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Jadi ini antara perkara-perkara yang saya fikir boleh diberikan keutamaan, dan saya yakin kalau kita bicara tentang kebebasan, independensi SPR sendiri, sudah pasti ia akan mendapat dukungan besar daripada pembangkang, kerana mereka sendiri juga mahu melihat bagaimana SPR itu bertanggungjawab kepada Parlimen, bukan hanya kepada individu-individu politik semata-mata. Dan semestinya kita optimis dan juga optimistik dengan perkara yang dinyatakan oleh Tuan Muhammad Faizal Abdul Aziz, pengerusi bersih. Kita mengharapkan yang terbaik agar RUU ini digubal satu masa nanti memberi kebaikan untuk semua pihak, bukan sahaja pihak kerajaan tetapi pihak pembangkang dan juga rakyat. Itu core of the basis. RUU ini perlu dilaksanakan kerana dalam melihat kepada landscape semasa negara kita ini memerlukan kestabilan dalam berdepan dengan pelbagai isu-isu semasa. Seperti kita tahu isu harga barang, bekalan air yang baru saja kita lihat di negeri Pulau Pinang, itu yang berlaku di negeri Pulau Pinang, dan juga beberapa isu yang kita lihat menyentuh kepada kebajikan rakyat ketika ini. Itu yang sebenarnya harus menjadi fokus, dan kita tidak mahukan sebarang usaha untuk menggulingkan kerajaan ini mengganggu gugat kestabilan negara dan juga menyekat ekonomi negara daripada terus berkembang. Dan terima kasih kepada Tuan Muhammad Faizal di atas pandangan yang begitu bernas dan juga begitu komprehensif berkenaan dengan penggubalan RUU Parlimen Berpenggal Tetap demi agenda reformasi dan raya. Sekiranya itu saja masa yang kita ada untuk segmen Pantau Agenda Reformasi. Saya Niki Senyambar, selamat hormat dan kita jumpa lagi.